Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bersama saya lagi Cikgu Romi dalam Tips and Tricks Casio Classwiz 570EX. Kali ini masih lagi membincangkan soalan-soalan yang berkaitan dengan PT3. Soalan-soalan yang mungkin keluar dalam trial PT3 ke soalan PT3 negeri-negeri. Okey. Untuk kali ini kita akan bincangkan topik tingkatan 2, iaitu laju dan pecutan. Okey, kita perhatikan kepada soalan yang pertama atau contoh yang pertama. Okey. Kita tengok sebuah bas bergerak dari bandaraya X ke bandaraya Y dengan laju purata 80 km per jam selama 2 jam 15 minit. Kemudian dia bergerak dari bandaraya Y ke bandaraya Z yang berjarak 120 km selama 1 jam 45 minit. Sekarang ni kita nak tengok laju purata. Bila membincangkan tentang laju purata, okey, laju purata, yang kita nak gunakan adalah jumlah jarak perkan dengan jumlah masa. Okey, kita nak tengok jumlah jarak dulu. Okey, saya akan lukiskan bagi nampak. Saya suka lukis sebab dia bagi lebih mudah kita faham dan lebih jelas benda yang kita nak kira itu. Okey, kita ada satu bas. Ini adalah bandaraya X contohnya. Dia bergerak ke bandaraya Y. Okey, dengan laju purata, dikira laju. Okey, laju dia sama dengan 80 km per jam. Macam tu. Okey, 80 km per jam. Kemudian selama 2 jam 15 minit. Okey. Kemudian dia meneruskan lagi. Okey, diteruskan lagi daripada bandar Y ke bandar Z. Okey, dengan jarak 120 km dengan masa adalah 1 jam 45 minit. Okey. Bila kita bercakap tentang jumlah jarak, jadi kat sini ada jaraknya. Cuma dekat X ke Y itu dia tidak diberi jarak. Dia tidak diberi jarak, tetapi dia diberi oleh laju. Jadi kita kena cari berapa jaraknya. Okey, macam mana nak cari dia punya jarak? Jarak dia sama dengan laju dia berapa? 80 km per jam. Dia macam tu. Okey, jam dia di bawah, bermakna kalau kita nak jarak dia adalah dalam kilometer. Saya kadang-kadang tak ingat formula tu, kita tengok dia punya unit dia. Jadi kita nak hilangkan J itu, kita nak ambil kilometer je. Jadi kita hanya darabkan dengan masa 2 jam. Kita tak boleh guna 15 minit ni. Kita kena tukar 15 minit itu kepada jam. So 15 minit kita bahagikan dengan 1 jam 65 minit. So kita bagikan dengan 60, kita akan dapat 14 ataupun 0.25. Okey, 0.25 maknanya 2.25 jam. Di situ. Jadi kita akan dapat jaraknya berapa? 80 kali 2.25. So kita akan dapat 180 km. Maka yang ini adalah jarak dia adalah 100. Jarak dia, okay, kita catat kat sini dengan 180 km. Dah bolehlah kita kira dia punya laju purata. Saya tulis LP saja. Laju purata sama dengan jumlah jarak X ke Y. Okay, kita ada X ke Y adalah 180 km tambahkan dengan Y ke Z 120 km. Okay, kemudian kita bahagikan. Okey, untuk yang pertama masanya tadi kita dah kira 2.25 jam campur dengan Okey, sekarang ni 1 jam 45 minit. So 45
kita bahagikan dengan 60. So kita akan dapat 0.75, jadi 1.75 jam. Sebab tadi sejam tu kita tambah awal tu, sejam 75 minit. Sejam 75 minit, 1.75 jam. Kita nak kira dalam bentuk macam itu, dalam bentuk jam. Jadi kita boleh kira dalam bentuk pecahan 180 tambahkan dengan 120 dan kita bahagikan dengan 2.25 tambah dengan 1.75. So kita akan dapat jawapan ya. Laju purata dia adalah 75 km per jam. Selesai untuk soalan 1. Nampak? Bila kita buat apa tu? Dia punya lukisan dan lakaran tu, dari X ke Y ni, kita boleh lebih jelas kita nampaknya untuk laju. Okey. Kita tengok lagi soalan, contoh soalan yang seterusnya. Okey, kita tengok yang ni. Puan Yusma perlu menghadiri kelas sebuah kolej pada pukul 9 pagi. Maknanya dia kena hadir 9 pagi. Jarak di antara kolej itu dengan rumahnya ialah 75 km. Dia bertolak dari rumahnya 7.45 pagi dan memandu dengan kelajuan 70 km per jam selama 30 minit. Hitungkan laju purata. Okey. Sekarang ni kita buat Puan Yusma kat sini. Okey, sama juga saya buat timeline di situ. Dia bertolak 7.45. Kat sini 7.45. Kemudian dia bergerak, dia ada sampai satu masa selama 30 minit. Okey, 30 minit kat situ. Jadi pukul berapa kat situ? Nanti kita kira. Kemudian dia pergi pukul 9. Okey, pukul 9 dia mesti sampai. Okey. Hitung laju purata dalam kilometer untuk baki pelajaran supaya dia boleh tiba. Kita kena kira dia punya laju, kilometer per jam. Laju dia yang perlu sebelum 15 minit sebelum. Jadi dia mesti sampai sebelum. Maknanya kita kena kurangkan kat sini. Okey, sebelum pukul berapa? 15 minit sebelum pukul 9 adalah 8.45. Okey, selama setengah jam ni, dari 7.45 kat sini pukul berapa? Kena tahu dulu. Kat sini pukul berapa? Jadi 7.45 campur setengah jam atau 30 minit. So kalau kita kira 7.45 sehingga pukul 8, dia dah ambil masa sebanyak 15 minit. Manakala kita kena ada lagi 15, bermakna sini adalah 8.15. 8.15. So kat sini 8.15. Okey. Daripada 8.15, okey, 8.15 ke 8.45 tu berapa minit? So, berapa minit? 8.15 ke 8.45. Sini kita dah ambil 30 minit lagi. Okey, 8.15. Siapa yang tak nampak tu, 8.15 sehingga 8.30 ni 15 minit. Okey, 8.30 8.30 sampai 8.45, ya, ini 15 minit lagi. So semua sekali adalah, sini juga adalah 30 minit. Seterusnya kita kena kira, saya kira macam ni. Okey, kita kena kira apa tu, Allahumma shalli Muhammad. Sekarang ni kita kena kira jaraknya pula. Jarak keseluruhan daripada sini, okey, daripada rumah ke situ, jarak keseluruhannya adalah 75 km. Persoalannya, baki kita kena tahu jarak daripada baki perjalanannya. Yang ini kita kena tahu dia punya jaraknya.
supaya bila kita tahu jarak, barulah kita boleh kira dia punya lajunya. Sebelum tu kita kena tahu juga jaraknya di sini. Jarak yang warna merah tu. Okey, jarak sebab apa? Kita telah diberi lajunya di sini adalah 70 km per jam dalam masa 30 minit. Jadi kita kena cari jaraknya di situ. Macam mana kita nak cari? Kita dah diberi oleh kelajuan, dia punya laju, jadi jarak sama dengan laju dia 70 km per jam darabkan dengan berapa minit? 30 minit. 30 minit berapa jam? 0.5 jam di situ. So kita akan dapat 70 kali dengan 0.5, kita akan dapat 35 km di situ. So di sini 35 km. Di jarak yang warna kuning tu adalah 75 tolak 35 km. 75 tolak 35, di situ adalah 40 km untuk baki perjalanan. Jadi dia punya laju bakinya sama dengan dia punya jumlah jarak 40 km perkan dengan dia punya masa 30 minit. Ya, dia nak sampai daripada 8 suku ke 8.45. Dia ada masa setengah jam aja je. 0.5 jam. Kita akan dapat 40 bahagi 0.5, kita akan dapat kelajuannya dia memecut adalah 80 km per jam. Okey, itu dia tadi dua contoh untuk topik laju dan pecutan. Kalau kita tengok topik laju dan pecutan ni pun tak banyak soalan-soalan yang dikeluarkan. Kalau dikeluarkan pun mungkin dalam bahagian B, iaitu soalan subjektif ya. Okey, selamat mencuba. Boleh cuba di rumah menggunakan kalkulator Casio Classwiz 570EX untuk mengira dan memudahkan pengiraan anda. Jangan lupa. Bye-bye. Hai semua, dapatkan kalkulator Classwiz yang original di Casio Shopee Official Store dan Lazada Casio Flagship Store. Pelajar akan mendapat hadiah tambahan bagi setiap pembelian kalkulator Classwiz ini di kedua-dua platform yang diberikan khas oleh Casio Malaysia. Pelajar juga digalakkan untuk membuat perbandingan harga di kedua-dua platform ini, terutama ketika promosi untuk mendapat harga yang terbaik sama ada di Shopee ataupun di Lazada. Pelajar boleh dapatkan link Shopee dan juga Lazada di bahagian description video ini. Jangan lupa untuk klik dan beli yang original. Bye bye.